Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga hadirin sekalian. Saya Afifah Nabihah selaku moderator pada hari ini ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang sudi hadir. Untuk makluman semua, forum kita pada hari ini bertajuk Lesbian, Gay, Bisexual, Transseksual, LGBT. Bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang terdiri daripada 2 panel pencadang iaitu panel pertama Nur Atira dan panel kedua Izzati Hidayah. Manakala 2 panel pembangkang iaitu Raida Zayana dan Nur Syafiqah Syazwana selaku ahli panel kedua. Selamat datang diucapkan kepada semua ahli panel. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya kepada panel pertama pasukan pencadang. Apakah sebenarnya konsep LGBT ini? Silakan. Terima kasih saudari moderator. Golongan LGBT merujuk pada kelompok lesbian, gay, bisexual dan transgender. Istilah LGBT bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berasaskan identiti. Istilah ini boleh digunakan untuk sesiapa sahaja yang bukan heteroseksual atau bukan cisgender, bukan semata-mata untuk orang-orang yang lesbian, gay, bisexual dan transgender. Terima kasih kepada panel kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada panel pasukan pembangkang. Adakah saudari bersetuju dengan konsep yang diterangkan oleh saudari Atira sebentar tadi? Silakan saudari Raida. Terima kasih saudari Afifah. Saya menyokong apa yang disampaikan oleh panel pencadang sebentar tadi. Walau bagaimanapun, saya ingin menekankan konsep LGBT ini dari aspek agama Islam. Dari perspektif Islam, LGBT merupakan salah satu dari dosa besar dan isu akidah yang sangat serius. Status jantina dan orientasi seksual golongan LGBT boleh mengelirukan dan akan menyebabkan berlakunya kerosakan yang sangat besar terhadap hukum hakam dalam perkahwinan, faraid dan keturunan manusia. Pandangan Islam mudah iaitu kita tidak boleh bertolak ansur dengan LGBT kerana secara fitrahnya tidak ada manusia normal yang akan cenderung sesama sejenis. Terima kasih kepada saudari Raida atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Jika 2 orang panel kita tadi menerangkan tentang konsep LGBT, saya ingin meminta pendapat dari saudari Izzati tentang faktor penyebaran budaya negatif ini di Malaysia. Silakan saudari. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya. Teknologi maklumat iaitu media masa telah menjadi platform utama masyarakat seluruh dunia untuk mendapatkan info dan hiburan. Hal ini menyebabkan gejala LGBT semakin terkenal di seluruh pelosok dunia. Media sosial menjadi saluran bagi memperkenalkan budaya LGBT. Seterusnya mengakibatkan individu yang kurang pengetahuan terjebak dalam gejala ini. Bahkan, golongan LGBT tidak segan silu menunjukkan cara kehidupan mereka kepada orang ramai dengan memuat naik video serta gambar berkaitan hubungan mereka di laman sosial. Maafkan saya saudara Izzati, tetapi saya ingin menambah sedikit dari apa yang diutarakan sebentar tadi. Selain daripada media masa, faktor lain seperti kekurangan kasih sayang daripada ibu bapa dan juga konflik di rumah menyebabkan peningkatan budaya LGBT. Konflik kekeluargaan yang dilalui oleh remaja menyebabkan mereka berasa marah dan bertindak untuk mencari keseronokan di luar melalui perhubungan dengan rakan sejenis sebagai menggantikan kasih sayang yang diabaikan oleh ibu bapa. Ibu bapa yang sibuk tidak mempunyai masa yang cukup untuk diluangkan bersama keluarga menyebabkan kekurangan perbualan hati ke hati antara ibu bapa dengan anak-anak. Kesannya, anak yang diabaikan akan terjebak dengan masalah LGBT ini. Saya bersetuju dengan kedua-dua panel kita iaitu saudari Izzati dan saudari Syafiqah bahawa media masa dan kekurangan perhatian dari ibu bapa mampu membawa pengaruh yang negatif kepada remaja. Baiklah, tanpa membuang masa, kita beralih kepada isu seterusnya iaitu gejala LGBT ini telah tersebar dan berkembang secara berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pada pandangan saudari Izzati, apakah langkah pencegahan yang perlu diambil dalam membendung gejala ini? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator atas persoalan tersebut. Dalam usaha menangani isu LGBT, pihak kerajaan mempunyai peranan yang besar bagi mencegah budaya songsang ini. Antara langkah utama adalah kerajaan perlu bertanggungjawab dalam penguatkuasaan undang-undang syariah dengan menyekat semua aktiviti dan kegiatan yang berunsurkan LGBT
Hal ini boleh dilakukan dengan kerjasama pihak polis. Pihak terbabit boleh membuat serbuan terhadap program-program yang tidak bermoral dan membawa kemungkaran seperti pertandingan Ratu Cantik Maknyah yang melibatkan orang Islam. Golongan LGBT yang memuat naik video atau gambar tentang budaya yang diamalkan oleh mereka di media sosial juga perlu diambil tindakan. Hal ini tidak wajar kerana boleh mempengaruhi masyarakat lain. Ya, saya sangat bersetuju dengan idea gabungan antara pihak kerajaan dengan polis bagi membanteras kegiatan LGBT ini dari terus menular dengan lebih agresif di negara ini. Bagaimana pula dengan pendapat pihak pembangkang? Adakah anda bersetuju dengan saudari Izzati atau mungkin ada sedikit penambahan? Silakan saudari Syafiqah. Terima kasih kepada saudari moderator. Benar apa yang diperkatakan oleh panel kita sebentar tadi. Namun, kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pihak kerajaan kerana pendedahan haruslah bermula daripada peringkat awal, iaitu melalui ibu bapa sendiri. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, ibu bapa mestilah bertanggungjawab dan sentiasa mengawasi perilaku anak-anak. Setiap perubahan fizikal dan juga emosi yang dialami oleh anak-anak haruslah dititik beratkan. Ibu bapa harus memantau pergaulan anak bersama dengan rakan mereka serta memeriksa telembung bimbit, terutamanya mereka yang masih muda, kerana rakan merupakan orang yang sangat berpengaruh bagi anak-anak. Pandangan yang cukup menarik daripada saudari Syafiqah tentang peranan ibu bapa sebagai langkah pencegahan awal LGBT. Baiklah, kita beralih kepada isu statistik yang mana jumlah golongan LGBT di negara ini mencatatkan peningkatan pada setiap tahun. Data ini jelas bersumberkan dari statistik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Menurut panel pencadang kita, apakah punca yang boleh dikaitkan dengan peningkatan angka tersebut? Silakan, saudari. Terima kasih saudari moderator. Antara punca peningkatan angka tersebut adalah kemajuan media sosial pada hari ini yang membolehkan golongan muda untuk mengakses pelbagai perkara dengan mudah. Tanpa pemantauan yang teliti daripada pihak ibu bapa, golongan muda lebih terjerumus dengan hal-hal negatif seperti transseksual dan homoseksual. Statistik JAKIM, The Malaysian Insight, turut melaporkan golongan gay telah menunjukkan peningkatan yang agak ketara. Tambahan lagi, jumlah tersebut merupakan 2% daripada jumlah keseluruhan rakyat di Malaysia dan hampir 70 hingga ke 80% daripada golongan tersebut merupakan kaum Melayu. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita atas jawapan yang cukup padat dan jelas itu tadi. Namun begitu, waktu tidak begitu mengizinkan kita untuk berbual panjang. Tanpa membuang masa, saya buka sebarang pertanyaan kepada para peserta. Silakan. Terima kasih atas peluang ini, Cik Moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Zakira binti Zuhri. Soalan saya ialah, berdasarkan isu LGBT ini, terdapat segelintir daripada mereka yang mahu pulang ke jalan yang benar dan ingin menjalani kehidupan yang normal tetapi tidak mampu kerana pengaruh rakan sekeliling dan mendapat kurang dorongan daripada masyarakat yang bersikap menghukum dan sebagainya. Apa pandangan panel tentang hal ini? Izinkan saya menjawab persoalan ini. Terima kasih saudari Zakira. Tindakan menghukum dan tidak mendengar dengan baik akan menyebabkan mereka terus hanyut. Justeru, sesi kaunseling secara berterusan dan memahami diri mereka akan membantu perubahan dalam diri. Pihak JAKIM menyatakan bahawa satu program telah dirangka dalam membantu golongan homoseksual iaitu program Al-Muqayyam yang diadakan bertujuan membantu memulihkan golongan ini melalui pendekatan agama dan kesihatan mental. Dalam program ini, bimbingan kaunseling diberikan dalam usaha membantu mereka dipulihkan secara senormal mungkin. Adakah jawapan saya menjawab pertanyaan saudari? Ya, menjawab saudari Raida. Namun begitu saya tertanya, adakah isu LGBT ini merupakan suatu jenayah? Izinkan saya untuk mengulas persoalan ini. Ya, benar Cik Zakira, LGBT merupakan satu jenayah. Ini kerana pasangan sesama jantina adalah tidak sah di dalam Islam. Maka persetubuhan yang dilakukan akan dikira sebagai zina dan zina adalah satu jenayah. Seperti mana kes yang berlaku di Malaysia, iaitu 5 orang lelaki dihukum penjara dan sebat
kerana kesalahan G. Mahkamah Syariah Shah Alam menjatuhkan hukuman penjara dan sebatan ke atas 5 lelaki terbabit. Ini jelas menunjukkan bahawa negara Islam itu memandang LGBT sebagai sesuatu yang sangat serius. Baiklah, terima kasih panel atas penjelasan tersebut. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta dan panel-panel kita pada atas pertanyaan dan jawapan yang cukup hebat dan memuaskan itu tadi. Oleh itu, berakhirlah sudah sesi forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang dipelajari hari ini memberi sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Salam hormat, semoga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.